أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى والمصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا مما علمتنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kasihi yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal yang menyempurnakan salat jemaah fardu subuh kita pada pagi ini, seluruh warga Jabatan Kuasa Masjid At-Taqwa, seterusnya kepada sidang jemaah hadirin mukminin, hadirat mukminat, hamba-hamba Allah yang dirahmati dengan iman. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi memberikan kesempatan kehidupan ini pada kita. Moga-moga kita dapat muatkan hari ini dan sepanjang hari ini dengan amal-amal ketakwaan, hidup dengan penuh kesedaran bahawa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita masih dalam mood kemerdekaan, ini sambutan hari kebangsaan, hari kemerdekaan mengingatkan kita betapa kita dah bebas dari penjajah. Tapi sebenarnya merdeka dalam Islam hanya perubahan pengabdian daripada tersilap mengabdikan diri kepada dunia, kepada hawa nafsu, kepada syaitan, kepada sesama insan, untuk kita kembali kepada hakikat kehambaan kita yang sebenar, iaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim Ar-Rahman. Itulah yang disebut oleh Panglima Rabi'i ketika mana berhadapan dengan Jeneral Yusum, menjelaskan bahawa misi dia untuk membebaskan. Allah utuskan kami kaum muslimin kepada rakyat Parsi ini untuk membebaskan penghambaan manusia, sesama manusia, untuk hanya mengabdikan diri kepada Tuhan. Itulah hakikat kehidupan kita. Moga-moga kita bebas dalam erti kata yang sebenar, untuk kita dapat selamat di akhirat, kerana satu saja watak yang selamat di akhirat untuk masuk selamat ke syurga, iaitu watak hamba. Bila Allah sebut fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kalangan hamba-hambaku, barulah Allah susui dengan kata wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam syurga. Artinya selagi mana kita gagal menjadi hamba Allah, kelayakan untuk ke syurga tanpa ke neraka itu tak ada lagi dalam diri kita. Itu yang perlu kita usahakan dalam kehidupan dunia yang sementara. Maka di ruang yang memang kita menghadap Allah, di ruang yang memang kita ada di rumah Allah, moga-moga jiwa hamba kita mekar, subur, ditambah pula dengan ruang-ruang pengajian seumpama ini, insya-Allah. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mengingatkan dirinya bahawa dia hamba Allah. Afala akunu abdan syakura, itu antara ucapan dia. Apakah tak boleh aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Dia memang seorang rasul, dia memang kasih Allah, tapi dia selalu menyebut bahawa diri ini hamba. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suruhan, panduan, teladan untuk kita selamat berbahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, pada pagi ini hadirin mukminin, hadirat mukminat yang dirahmati Allah sekalian, kita akan menyambung
Pengkisahan Al-Quran tentang masih berkisar dengan Nabi Adam alaihi salam. Pada pertemuan lalu kita bercerita sebuah hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahawa Nabi Adam ni orangnya besar, tinggi, gagah, perkasa, ya, tegap, ya, sasa orangnya, lebat rambutnya, ya, tetapi bila mana Allah singkapkan kelemahannya, aibnya kerana dia melakukan kesilapan itu, ya, maka dia tersingkaplah auratnya, maka dia malu tuan-tuan, ya, dia malu dan dia berpaut merapatkan tubuhnya pada sepohon pokok, ya, lalu dia kata tutup auratku, tulut auratku, ya. Dia kata pada Hawa dalam hadis tu, arsilini faqalat lastu bimursal, aku pun tak boleh nak tutup engkau, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya Adam, ya Adam, ya Adam, yang dalam bahasa Arab Adam ni dipanggil dengan mat, dua harakat, Adam, bukan Adam begitu saja, Adam. Wahai Adam, aminni tafir, kamu lari dari aku ke? Allah tanya. Tapi Nabi Adam kata, Rabbi inni astahiyaituk, ya, aku bukan lari dari engkau tapi aku malu pada engkau. Begitulah, itulah, ya, jiwa nenda kita, asal keturunan kita. Bila buat salah dia malu, bila buat salah dia malu, ya. Jadi ungkapan tak malu ni, nak buat apa malu tu, ni satu kesilapan dan tak boleh jadikan slogan hidup kita. Kita kena malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat hamba memang malu. Kalau dah tak malu, hilang segala kebaikan kita. Dan benda tu tak betul sebenarnya, ya. Jadi ini cerita Nabi Adam menyuluh bagaimana sewajarnya watak kita. Apalah sangat Nabi Adam alaihissalam salahnya berbanding dosa-dosa yang sengaja kita lakukan. Kita tahu bahawa Nabi Adam alaihissalam, ya, Allah declare bahawa dia buat dosa tu bukan sengaja, ya, bukan dia sengaja nak buat, tapi kerana iblis sampai bersumpah dengan dia bahawa dia penasihat yang baik. Bohong lagi, kata kamu duduk dalam syurga ni tak makan pokok tu, ya, kamu tak akan kekal. Lepas tu dia panggil syajaratul khuld. Tapi, ya, Allah Subhanahu wa taala kata walam najid lahu azma. Nabi Adam tak pernah merancang pun, tak pernah berazam pun untuk melakukan dosa. Sedangkan kita saban hari kadang-kadang merancang, menyusun macam mana nak melakukan dosa, dan tanpa rasa malu, tanpa rasa berdosa kita teruskan hidup kita. Hari ini kita tengok, ya, macam mana taubat Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Quran merujuk bahawa Adam dan Hawa ini merasa berdosa dan melakukan dosa dan merasa berdosa secara bersama. Tidak ada siapa yang menuding jari kepada sesiapa. Tidak ada siapa kata yang dalam hikayat yang pernah kita dengar bahawa, ya, siapa makan dulu kemudian dihasut seorang lagi supaya makan juga, tak ada. Ya, cerita tu mungkin daripada Israiliyat. Tapi kalau kita tengok cerita Al-Quran, lafaznya Allah sebut secara bersama. Falamma dhaqa, ada alif. Dhaqa, ya, merasa. Ya, dia mula merasa je nikmat buah itu. Mengecak ataupun kalau dhaqa ni dengan lidah, rasa dengan lidah. Tapi lafaznya Allah kata dhaqa, dhal alif qaf alif, apabila kedua-duanya merasa. Tengok Al-Quran mengajar kita bahawa cerita dosa ni, ya, kena lebih nak mengakulah daripada nak tak mengaku. Kalau tidak kita duduk sibuk, siapa yang makan, bukan Hawa ke makan dulu, ya, lepas tu dia hasut Nabi Adam. Tak ada cerita tu. Saya pun cik dengar cerita gitu, tapi Al-Quran tidak pernah bercerita begitu. Ya, Allah kata badat lahuma sawatuhuma, maka tersingkaplah daripada mereka berdua ni. Lahuma, dua orang, huma tu dua orang, sawatuhuma maksudnya aurat mereka berdua sama-sama. Allah cerita. Tentulah stepnya ada siapa makan dulu, tapi macam Allah tak suka nak cerita benda tu, sebab itu bukan cara menyelesaikan masalah. Ya, begitulah di sudut Al-Quran ni kita kena tahu, zalikal kitabul la raiba fih, ini kitab yang tak ada ragu padanya, hudal lil muttaqin. Yang paling penting kita kena tahu Al-Quran ni jadi penyuluh hidup kita, petunjuk jalan kebenaran.
Jadi ada benda yang Allah tak cerita sebab apa? Itu tak ada keperluan hidayah. Ada benda yang Allah sengaja tak nak sebut sebab apa? Itu tak ada keperluan. Mungkin dia hikayat tapi dia bukan hidayah. Itu bezanya hikayat dengan hidayah. Al-Quran bukan hikayatul lil mu'minin, ya, semata-mata, tapi dia hidayah, hudan lil muttaqin. Maka antara gambaran yang spontan, ya, dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mana mereka makan pohon buah khuldi itu, ya, mereka tercari-cari pokok, ya, dan juga menarik daun-daun pokok di dalam syurga, dan segera merasa menyesal dan mengiklankan taubat mereka, mengisytiharkan taubat pada Allah. Fadallahuma bighurur, ya, syaitan itu berjaya menipu mereka berdua. Falamma dhaqa asy-syajarata fadat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah. Begitu gambarannya. Bila mana mereka merasa buah dari pohon itu, maka tersingkaplah aurat mereka, lalu mereka berkejaran, berlari, ya, mencari daun-daun pohon syurga, ya. Lalu Tuhan mereka berseru, wanadahuma, lafaznya bersama, ya, wanadahuma, lalu Tuhannya, ya, bertanya, berseru kepada mereka berdua. Rabbuhuma, Allah sebut lagi, Tuhan mereka berdua. Tak ada cerita seorang. Alam anhakuma, bulankan aku dah larang kamu berdua, an tilkauma asyajarah, daripada tilka, isim isyarat kat situ pun Allah pakai tilkum asyajarah, ya. Kalau dalam bahasa Melayu tak boleh nak kata terjemah lah. Tilkuma maksudnya itu kamu berdua pokok tu. Artinya kamu dua-dua nampak dah pokok tu. Wa aqul lahum, kamu berdua tahu pokok mana yang aku larang tu. Wa aqul lahum, dan aku dah cakap pada kamu berdua, inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tu, ya, kalau dalam terjemahan cerita kita, syaitan tu maksudnya si setan itu. Sebab kita tahu syaitan dalam ayat ni maksudnya iblis, dan kita dah jelaskan apa beza syaitan dengan iblis. Ya, iblis nama jin tu sebenar. Syaitan tu gelaran dia. Ya, syaitan bukan makhluk ciptaan, syaitan gelaran yang boleh dipakai oleh semua jin dan manusia. Boleh. Siapa nak jadi syaitan boleh. Sebab Allah tak ciptakan syaitan lalu, ya, Allah lantik dia jadi pekerja masuk manusia, masuk sampai masuk neraka, kemudian upah dia pun masuk neraka. Tak logik langsung tu. Kita dah bahas dah cerita tu. Jadi gelaran syaitan ni kepada siapa yang mengasut, mengajak orang buat jahat, menderhaka pada Allah, syaitan lah. Sebab tu ada alif lam. Alif lam kat situ maksudnya itu, determine, tertentu, ya. Jadi Allah kata, bukankah aku dah kata kepada kamu berdua, sesungguhnya, ya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Lakuma, tapi dalam surah Yasin, dalam surah yang Allah kata lakum aduwwum mubin, untuk kita semua. Ini sebab dialog ni kepada Adam dan Hawa, ya. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 22. Tuan-tuan tahu apa ayat selanjutnya, ayat 23, ayat yang selalu kita baca. Atuk kita berdua ni tuan-tuan, tak ada cakap mana kita ingat, mana kita tahu, saya terlupa, tak ada. Terus dia kata qala, dua-duanya bersuara, Rabbana zalamna anfusana. Allahu Akbar. Inilah sikap atuk kita yang patutnya kita teladani. Tak ada beri alasan, tak ada cakap apa, Rabbana zalamna anfusana. Allah kata Rabbana sebab apa, bukan Rabbi, sebab dua-dua bersuara, dua-dua mengaku, dua-dua memohon ampun. Rabbana zalamna anfusana, ya. Jadi setiap kali kita berdoa dengan doa ni, tolong bawa rasa ni. Sebab Ibn Kathir menyatakan siapa yang membawa rasa datuk nenek kita ni ketika mana dia bertaubat, memohon ampun Allah, pasti akan diampunkan. Nanti kita tengok apa yang Ibn Kathir sebut, perasaan yang perlu kita bawa ketika doa ini. Rabbana zalamna anfusana, wahai Tuhan kami, kami telah zalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampunkan kami, wa tarhamna, dan kau tak kesiankan kami, kau tak rahmati kami, kamu tak sayang kami, ya Allah, lanakunanna, lam kat situ lam taukid dipanggil, lam penguat kata, artinya pasti,
nakun kami. Nanna tu apa benda lagi? Nanna nun taukid thaqilah, nun penguat kata. Kalau nak terjemah bahasa Melayu kena sebut je ni, pasti sungguh kami ni. Begitu sekali. Ya, menyatakan sungguh pasti, ya Allah, kalau tak dapat benda ni, tak dapat ampunan, tak dapat rahmat Engkau, confirm kami berdua ni minal khasirin. Ya, termasuk dalam kelompok orang-orang yang pasti rugi. Begitulah. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 23. Jadi kita ambil hari ni, saya nak fokus pada Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ramai mufassir bercerita tentang ayat ini. Ya, ayat yang cantik ini, rasanya perlu kita, doa ini perlu kita bahaskan cantik-cantik supaya kita dapat. Jadi sampai ada mufassir yang menyebut bahawa ini doa barakah, dia panggil. Pelik, padahal doa ampunan, tapi disebut doa keberkatan. Sebab apa? Berkat tu maksudnya ya, kebaikan yang berpanjangan, kebaikan yang berkembang biak. Artinya siapa yang melazimi doa ini dan doa dengan penuh kesedaran, dia sentiasa dalam kebaikan. Atas hakikat bahawa manusia memang selalu terjebak dengan kesilapan dan dosa. Maka sebab itulah dipanggil doa ini sebagai doa ad-da'wah al-mubarakah. Ya, doa yang sangat besar, yang sangat penting, yang setiap orang bacanya kena faham dan hayati sungguh-sungguh. Yang pertama sekali Nabi kita, Nabi Adam AS sebut apa? Rabbana zalamna. Wahai Tuhan kami, kami telah zalimi diri kami. Ya, zalim ini kena ubah dengan persepsi asal maksud zalim, iaitu ya, meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya, itu zalim. Itu bahasa Arab, kalimah zalim maksudnya meletakkan sesuatu tak kena pada tempatnya bila begitu keadaannya. Jadi dalam situasi ini Nabi Adam gagal meletakkan posisinya pada kedudukan kehambaan. Hamba kan kena taat Tuhan dia. Hamba kan kena taat Tuhan dia. Tuhan dia tanya apa? Sebab tu Allah tegur, alam anhakuma, bukan aku dah larang kamu berdua. Tu. Sebab bila dah bagi tahu, sepatutnya ikut. Tapi bila ya dah bagi tahu, kita langgar juga, maknanya zalim lah. Apa sepatutnya yang dilakukan oleh seorang hamba? Hamba ni ya, dia bertuan dan dia kena dengar cakap tuan dia. Dan sampai Islam adalah agama yang paling awal membebaskan manusia dari perhambaan ini. Sebab itu perasan tak dalam syariat Islam dan Al-Quran pun, kalau kita tengok dalam surah Al-Mujadilah itu ya, antara kafarah bagi orang yang melakukan zihar, menyamakan isterinya dengan maknya kerana nak mengharamkan isterinya ya untuk digauli, maka kalau dia nak kembali pada isterinya, dia kena bayar kafarah. Apa kafarah dia? Atq raqabah, fa tahrir raqabah, ya, membebaskan hamba. Ada orang berpandangan bahawa apalah Islam tu ya, tak, perhambaan ni memang datang daripada kehidupan manusia dulu, daripada agama-agama yang dulu. Islam yang sibuk membebaskannya. Banyak syariat kita yang ya begitu juga ya. Kalau kita kafarah ya, melanggar puasa kerana bersama dengan isteri pun tahrir raqabah. Begitulah. Jadi sebab hamba ni dia tak bebas. Tapi bila mana jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, dan itulah asal cerita manusia atas dunia ni, dia sebenarnya adalah satu jalan paling selamat, paling tepat untuk bahagia di dunia sampai akhirat. Zalamna anfusana, kami dah gagal ya menempatkan kami di posisi kehambaan. Sebab tu kami zalim. Tu masuk zalim Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tak ampunkan kami, wa tarhamna, dua benda ni. Kalau engkau tak ampun dan tak rahmat. Ya. Sebab tu ramai mufassir mengatakan begitulah, maghfirah ini dari seorang hamba kena dipohon dahulu sebelum mohon kasih Allah. Ya, siapa nak dapat kasih, dia kena minta maaf.
Kan? Perasan tak? Kita doa jenazah macam mana? Allahumma ighfir lahu ke Allahumma arhamhu dulu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ni step dia. Jadi kita pun begitu. Dalam budaya kita, dalam masyarakat Melayu kita pun, dengan sultan kita, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Itu sebab apa? Rupanya minta maaf, yang kita kata excuse me, kita kata mohon maaf, apa-apa itu, dia menyuntik rasa kasih pada diri siapa yang kita bercakap dengan dia. Ya, pesan tak? Antara kesopanan hidup kita dan kita rasa selesa bila seorang tu, Assalamualaikum cik, minta maaf cik ya, saya nak cakap sikit. Jadi lembut, lunak. Begitu punya sistemnya. Jadi jangan lupa benda ni. Dalam Al-Quran terlakar jelas. Ya, Nabi Adam lepas dia mengaku dia salah, dia kata wa illam taghfir lana. Artinya ampunkan aku ya Allah. Wa tarhamna, kesian aku balik semula ya Allah. Jangan minta orang sayang kita sedangkan masih ada dosa yang belum kita pohonkan keampunan. Jadi maghfirah dulu baru rahmat. Ya. Sebab tu kita kata Rabbana ighfir lana warhamna, kan? Ya, Rabbana ighfir lana walidina warhamhum, lepas kita mohonkan ampunan. Begitulah pentingnya. Jadi susunan permohonan kita kena betul. Ya. Jadi sebab apa, bila mana seorang mengakui dirinya ya silap dan mohon ampun, pasti dia akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang Allah sebut sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Dan sebenarnya ini lambang kasih Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Adam yang mengajar. Nabi Adam ini dapat daripada mana? Daripada Allah. Ya. Sebenarnya siapa yang berwatak kehambaan Allah akan bagi dia ilham. Kalau dia bukan Nabi lah, untuk dia tahu buat benda yang betul dalam hidup dia. Ya, siapa yang mengekalkan watak kehambaan dengan mengaku dosa, mohon ampun, mohon rahmat Allah, insya-Allah laluan hidup dia akan tenang, bahagia. Sunnahnya telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itulah Nabi Adam dapat doa Rabbana zalamna anfusana. Satu, dia minta ampun, dia mengaku dosa. Wa illam taghfirna, mohon ampunan. Wa tarhamna, mohon rahmat. Dan akunanna minal khasirin, dan sedar risiko kalau tak dapat ampunan dan tak dapat rahmat. Ni hati dia tu, kerisauan dia tu, kesungguhan dia, azam dia untuk dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Sedangkan dosa yang dia buat itu bukan sengaja, bukan dirancang, tapi jiwa dia tu yang hebat. Maka Allah tambah lagi kehebatan, ketenangan jiwa itu dengan ya, Allah sendiri declare bahawa ayat Rabbana, ya, doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu Allah yang bagi. Yalah, ilham kita dalam hidup kita. Perasan tak, kadang-kadang kita terasa nampak orang nak minta sedekah, kadang-kadang hati kita berisik, tetap nipu orang ni. Habis kan? Siapa yang datangkan ilham tu? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan ilham. Jelas kalau kata alhama tu maksudnya memberi ilham. Jalan yang betul, ya, jalan yang rosak, dan juga jalan ketakwaan. Yang membisikkan hati kita tu, ya, ilham tu adalah ada Allah. Jadi sebab itulah ya, kita kena ada satu switch besar dalam diri kita, iaitu kita kena sedar kita hamba Allah. Kita kena sedar kita ni bukan siapa-siapa kalau tak ada Allah. Ya, Allah pun declare dalam surah Al-Baqarah ayat 37, Allah kata fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Adam terima daripada Tuhannya beberapa kalimat. Fataba alaih, lalu dia bertaubat atas dosanya itu dengan kalimat itu. Dan kalimat itu terlalu cantik dan mahal. Sebab tu sayang siapa baca doa Rabbana zalamna anfusana, dia tak faham ceritanya, dia tak ada rasanya. Macam orang tukang masak sedap tapi terlupa letak garam. Tak rasa apa. Tak rasa apa. Ya. Karinya pekat, melekat, tapi garam tak ada. Langsung hilang selera aku. Dialog tu pun kita ingat selalu. Ya.
Innahu huwat tawwabur rahim. Sebab Tuhan kita ni dialah Tuhan yang at-tawwab, sangat menerima taubat. Kita kena tahu, ramai mufassir kata Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Adam kalimat itu adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setiap kali kita berdoa dengan doa ini, ya, kita kena tahu bahawa ini doa dari sisi Allah yang nak merahmati semula hamba-Nya. Tu. Ya. Kerana Allah sayang, Allah bagi. Sebab Allah memang sayang Nabi Adam. Sayang sebab apa? Sebab dia berbeza sangat dengan Iblis, perangai dia. Iblis pun Allah suruh taubat, tapi dia tak nak, dia degil. Tapi Adam AS dah lah dia kena tipu. Ya, Allah tanya dia pun dia bukan jawab. Ya, boleh dia cakap aku ni, ya aku tahu engkau dah larang aku, tapi aku kena tipu. Iblis tipu aku. Ya, bukan aku sengaja. Kau pun tahu. Boleh nak jawab gitu, tapi tu bukan gaya hamba. Gaya hamba terus mengaku salah, tunduk dan mengaku. Ya, jadi kita tengok sekejap apa kata Ibnu Katsir ketika mengulas apa yang ada pada kalimah ini. Ya, kata Ibnu Katsir, wa hadza i'tiraf. Ini adalah pengiktirafan, pengakuan. Nabi Adam mengaku dia salah. Tuan-tuan, orang bersalah kalau mengaku salah pun jadi hebat. Apatah lagi orang yang tak berapa bersalah ngaku dia salah. Kita tahu pula tu. Allah tahu tak dia tak berapa salah? Tahu. Dan itulah watak hamba. Subhanallah. Ya. Dan dia perasan tak benda ni akan memudahkan cerita hidup kita. Siapa yang bersalah, ya, dan mohon maaf pada orang, wal afina 'anil nas, mohon maaf pada manusia. Ini ciri syurga kalau kita tengok dalam surah Ali Imran tu. Ya, Allah kata uiddatil muttaqin, syurga ni untuk orang-orang bertakwa. Antara cirinya wal afina 'anil nas, orang yang pandai nak minta maaf dengan manusia yang dia salah. Kita ni tak pandai, memang tak ada gaya ahli syurga. Jadi kurang cerita akhirat ni menyebabkan kadang-kadang kita layan dunia ni macam kita nak duduk sini selamanya, padahal tak ada siapa pun yang kekal duduk kat atas ni lama-lama, kan? Ini pengakuan, kata Ibnu Katsir, waruju', dan rasa ingin kembali pada Allah, wa inabah, taubat. Taubat pun kembali sebenarnya, tuan-tuan. Ya. Taubat ni ada dua ciri dia. An-nadmu taubah, ya. At-taubah audah maksudnya juga. Taubat ni menyesal dan nak patah balik. Itu taubat. Jadi semua perasaan ni ada pada diri Nabi Adam alaihissalam. Mengaku, ya, ingin kembali pada Allah, bertaubat, tadallul, rasa hina diri. Allahu akbar. Ni yang hilang kadang-kadang. Ada di kalangan kita yang buat salah, minta maaf tapi tak rasa hina diri tu. Aku dah minta maaf kan? Tu. Dah lah aku berkali nak minta maaf. Tak ada, bukan begitu, tuan-tuan. Salah tu, kita dah buat salah, kita kena rasa hina. Bukan mencabar lagi pula. Kau nak apa lagi? Aku dah minta maaf dah kan? Tu banyak sangat tengok drama. Suami-suami yang ego, isteri-isteri yang degil, ya, bila dah minta, saya dah minta maaf, saya dah minta maaf dengan you kan. You nak apa lagi? Dah minta maaf pun feel orang minta maaf macam mana? Minta maaf dia kena rasa hina diri. Mana boleh rasa bangga dah minta maaf? Ini feel Nabi Adam AS, kita mohon ampun pada Tuhan. Rasa hina diri. Oh betul, saya minta maaf sangat, ya. Kalau apa pun antara kita, saya minta maaf betul-betul. Saya tahu saya bersalah. Ini kalau Tuhan tak ampun saya tak selamat dekat akhirat. Tu betul ayat dia. Saya dah minta maaf ni, kalau Tuhan tak ampunkan pun saya ada masalah besok kat akhirat. Tu betul. Ini aku dah minta maaf kan, kau nak apa lagi? Subhanallah. Sebab tu jangan banyak sangat tengok sinetron, jangan banyak tengok drama, takut skrip tu semua dalam dada kita. Kena banyak tengok cerita Al-Quran. Ya, moga kita betulkan skrip jiwa kita, skrip hati kita ketika mana kita melakukan satu benda dalam kehidupan kita ni agar ada panduan. Ingat, Al-Quran dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Tak ada cerita ragu dalam Al-Quran, semuanya jadi petunjuk pada kita. Ya, khudu'. Khudu' ni menundukkan, ya, khudu' ni lebih, ya, kepada fizikal yang tunduk. Sebab tu siapa minta maaf kena gayakan tunduk. Rasa diri tunduk bawah. Betul-betul. Sebab tu semayang kita kena tunduk, bukan dongak.
Sebab apa? Gaya seorang hamba. Seorang yang bersalah dia kena tunduk. Ya, sebab bila angkat kepala lambang degil dan kesombongan. Minta maaf kawan, saya tunduk. Betul lah tu. Ya. Tapi kalau minta maaf kawan, dia yang jegi mata kat kita, itu bukan minta maaf. Istiqanah. Ya. Istiqanah ni pun maksudnya menghina diri juga. Waftiqaru ilaihi ta'ala, dan berharap sangat. Tengok, orang minta maaf, dia kena harap sangat pada orang yang dia minta agar diampunkan dosa. Ada tak feel ni pada kita? Kadang-kadang tak ada. Yalah, kita selesa, kita ada segalanya, cuma kita tersilap. Sedangkan ada hak kita pada orang tu yang perlu kita dapat balik. Apa dia? Maaf dia, keampunan dia. Maka kita kena gayakan orang minta harap betul-betul. Kalau dia tak pulang keampunan tu pada kita, sangkut kita. Maka kena betulkan jiwa kita ketika mana minta maaf, ketika mana memohon taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Katsir kata, ya, ciri ni 1 iktiraf, 2 rujuk, 3 inabah, 4 tadhallul, ya, 5 khudu', yang ke-6 istiqanah, yang ke-7 iftiqar. Maka 7 syarat sebenarnya untuk memastikan feel doa taubat kita, istighfar kita dan mohon ampun maaf kita pada orang tu akan valid. Dia ulas apa? Okey, saya ulang balik. Iktiraf tadi maknanya mengaku. Ya, rujuk maksudnya ingin kembali kepada kebenaran, kepada taatan, artinya azam tak nak buat lagi. Ya, inabah pun begitu maksudnya, taubat. Ya. Tadhallul maksudnya menghina diri, khudu' maksudnya menundukkan pandangan dan juga diri. Istiqanah, ia juga maksudnya menghina diri, sebab bahasa Arab ni feel dia banyak. Hina diri sebab salah, hina diri sebab ya kalau tak dapat ampunan, begitu. Dan yang ketujuh itu iftiqar, ya, mengharap sangat, ya, berhajat sangat kepada keampunan. Fakir daripada iftiqar. Sebab apa orang fakir itu dipanggil fakir? Ya, sebab tu ada kalimah al-faqir ilallah. Fakir kepada Allah apa? Sangat berhajat. Orang fakir dia sangat memerlukan. Sebab tu namanya fakir. Ya. Sebab tu ada istilah kalau ustaz-ustaz, ulama-ulama selalu tulis apa? Al-faqir ilallah. Aku ni orang yang sangat berhajat pada rahmat, pada ampunan Allah. Maka iftiqar ni maksudnya sangat harap ampunan, kemaafan daripada orang yang kita minta. Maka kalau ada 7 feel ini, ketika mana kita memohon keampunan, taubat, kemaafan, apa kata Ibnu Katsir? Wa hadha sir, inilah rahsia. Ma sara fi ahadi fi zuriyatin illa kana aqibatu ila al-khairi fi dunyahu wa akhirahu. Inilah rahsia yang bila mana berlaku pada diri seorang anak Adam, ya, pada zuriat keturunan Adam alaihissalam, yang pasti menjanjikan akibatnya atau kesudahannya adalah kebaikan untuknya di dunia akhirat, di dunianya dan juga di akhiratnya. Untuk dunia dan akhirat kita, inilah dia kebaikannya. Atas realiti kita ngaku bahawa kita memang tak pernah sunyi daripada dosa. Mana ada orang tak ada dosa? Ya, mana ada orang tak pernah melukakan hati orang lain? Kalau boleh tak zalimi, ya, tak merampas, tak mencuri, tak mengambil hak orang, tapi guris hati orang ni biasa. Jadi kalaulah kita WhatsApp sekalipun mohon kemaafan, maka feel yang 7 tu kena ada. Ya, sebab ini janji ulama, ya, yang tahu cerita tentang betapa hebatnya doa ini, ya, memujuk kita agar membawa rasa ini pada setiap kali kita melafazkan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu dia. Jadi kita tengok apa yang dibahaskan lagi. Ya, ada beberapa faedah daripada doa ini. Yang pertama, ya, ketika berdoa kita kena memulakan 3 benda, ya. Yang pertamanya iaitu dia mengaku dulu. Ya, nak minta maaf kena cakap saya mengaku saya buat. Pengakuan, ya. Sebab tu tak selesai, ya, bila mana kita tak mengaku dan kita dihukum, sebenarnya tak selesai. Ya, saya ulang balik semula. Siapa yang tahu dia buat dosa? Dia tahu tak dia buat dosa? Mesti dia tahu.
Ke dia tak sedar? Saya tak sedar, saya buat. Itu tak apa. Sebab tu Allah adil, Allah tak kira. Sebab tu siapa yang tak sedar, dia tak dikira mukallaf. Siapa yang gila, dia tak mukallaf, tuan-tuan. Siapa yang gila, dia tak tahu apa dia buat apa, maka dia tak mukallaf. Dia tak ditanggungjawabkan apa-apa, tak payah semayang pun. Begitu. Tapi bila sedar, ada tanggungjawab. Bila kita bersalah, yang pertama kita kena mengaku. Allahu Akbar, payahnya. Ini yang payah. Tapi ada step dia lah. Kalau kita rasa risiko mengaku tu terlalu besar di halayak ramai, sekurang-kurangnya kita mengaku depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini step dia lah. Tapi kalau mampu mengaku depan orang banyak dan tak fikir risiko dunia, okey lah. Tapi depan Allah kita kena mengaku. Kita merujuk pada kisah macam mana dulu Nabi Musa alaihi salam. Sebab Allah ni, seorang tu bila mengaku, ya, sebab taubat ni yang pertama sekali dia mengaku. Bukan tak mengaku. Kalau tak mengaku tak ada cerita taubat sebenarnya. Bila seorang tu bertaubat, bila kata Rabbana zalamna, mengaku tu, ya Allah, aku ni dah zalim diri aku sendiri. Tu. Itu step paling mahal tu. Tapi payah nak buat. Kisah macam mana di zaman Nabi Ibrahim, dalam sebuah hadis Nabi cerita panjang lah. Ya, cerita kat situ, cerita macam mana sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala pada orang yang dah bertaubat ni, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita ni kena tahulah, ya, skill kehidupan kita ni untuk cari rahmat Allah. Taubat je. Bila salah, taubat je. Kalau tak nak cerita kat orang pun, dengan Tuhan kena cerita. Okey. Jadi ceritanya macam mana dalam hadis tu, ketika mana di zaman Nabi Musa alaihi salam kemarau panjang, mereka semua sembahyang istisqa minta hujan. Pendek ceritanya, hujan tak turun juga. Nabi Musa alaihi salam pelik. Yang keluar tu bukan sikit, 70,000 umat Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, dia bertanya kepada Allah. Dia ada kelebihan lah, Nabi Musa ni, wa kallamallahu Musa taklima. Boleh cakap dengan Allah, berdaya dengan Allah. Ya. Lalu Nabi Musa bertanya, kenapa ya Allah masih tak turun lagi? Akan binasalah semua tanaman, binatang-binatang, kalaupun manusia yang berdosa ni. Ya. Sebab terhalangnya rahmat-Mu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wahai Musa, ya, di kalangan rakyat ataupun umat kamu yang 70,000 tu ada seorang yang masih berdosa dan tak mau mohon ampun bagi dia dosa dia lagi. Ayang tuan-tuan, siapa yang banyak sangat dosa, kalau ada sembahyang hajat tak payah datang. Istighfar dulu maksudnya, ya. Jadi dia penghalang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa berpaling pada kaumnya, umatnya. Dia kata, wahai umat aku, ada di kalangan kita yang masih mengekalkan dosa, kerana itu rahmat Allah tak turun. Tolong. Nabi Musa kata, tolong keluar dari sini. Agak-agak kalau kita nak keluar. Tu yang saya kata tadi, kalau tak nak ngaku depan manusia pun, ya, dengan Tuhan kena ngaku. Sebab cerita dia sebenarnya itu ngaku. Memang tak adalah apa nak bangun lah. Kalau bangun rasanya tak sempat jangan keluar, dah kena belasah dengan semua orang kan. Engkau rupanya warga betul lah. Penghalang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jadinya kita. Jadi dia tak bangun lah. Tapi dia tahu tak? Dia tahulah dia buat dosa dan dia sedarlah. Dan kita kalau yang dalam kelompok tu umat hari ni, bukan seorang tu lah, rasanya hampir 99% semua kita lah, ya, masih tak taubat lagi. Sebab tu jangan pandang jelek cerita orang dulu tau. Cerita orang dulu ni cerita hebat. Mereka tak ada dosa banyak sangat pun, tapi dosa sekali buat mungkin besar, ya, tak bertaubat. Jadi lelaki yang berdosa ni apa dia buat, tuan-tuan? Ya, dia sama dengan yang lain, tundukkan pandangan ke bawah dan merintih pada Allah. Tak angkat tangan lah. Kalau angkat tangan kan tu, ya kan. Kalau ya Allah, akulah orang berdosa tu, ya Allah ampunkan. Angkat keluar, campak keluar je lah. Tapi dia buat apa, tuan-tuan? Dia ni bijak, ya. Tapi dia seorang yang sangat dekat dengan Tuhannya. Maka dia pun merintih, ya Allah, Engkau pun tahu, ya, sekian banyak tahun aku lakukan dosa, ya Allah. Engkau tutup aib aku. Engkau masih tak singkap aib aku semua. Hamba-hamba aku, kawan-kawan, hamba-hamba Engkau, kawan-kawan aku semua tak tahu. Jadi hari ini aku datang, ya, untuk bertaubat padamu, ya Allah. Ampunkan dosa aku, ya Allah. Ampunkan dosa aku, ya Allah. Merayu dia pada Allah. Ya, yang lain pun takut sebab tunduklah.
Subhanallah, hujan serta merta turun. Cerita ni tak habis gitu je. Ya, Nabi Musa tanya balik pada Allah, ya Allah, tak ada siapa yang keluar. Aku minta keluar, tak ada siapa keluar, tapi kenapa hujan boleh turun? Subhanallah. Allah tu jawab, hamba-Ku itu telah bertaubat. Allah, nak nangis tahu dengar cerita ni kadang-kadang. Hamba-Ku, baiknya Allah dengan kita. Ya, tak perlu menjerit dengan Tuhan, tuan-tuan. Ya, tak perlu modal besar, hanya ngaku salah, minta ampun. Subhanallah. Hamba-Ku itu telah bertaubat. Allah bukan panggil orang tu, Allah sebut hamba Aku terus. Jadi orang bertaubat ni Allah terus sayang. Dan Rasulullah pernah declarekan, at-taibu habibullah, orang bertaubat ni kekasih Allah. At-taibu minadz-dzambi, tapi kena tahu syarat taubat tu kena lengkap lah. Dan orang bertaubat tu kata Rasulullah, kamal la dzambala, ya, seperti orang yang tidak ada dosa. Begitulah rahmat Allah. Jadi bila hujan turun, Allah kata hamba-Ku telah bertaubat. Nabi Musa bertanya, siapa dia ya Allah? Bagi tahu aku nak bertemu dengan dia, nak ucap terima kasih. Allah tempelak Nabi Musa, wahai Musa, kamu tak perlu tahu, itu urusan Aku. Baiknya Allah, kan, dengan hamba-hambanya yang bertaubat. Allah tak nak bagi tahu, yalah kalau bagi tahu kan tu jadi cerita Syekh. Ya, begitu. Nabi Musa minta nak tahu, nak ucap terima kasih, ya, nak jumpa, nak tahulah orang yang dapat rahmat Allah ni. Tak, siapa saja bertaubat kata Allah dapat rahmat. Tak perlu tahu. Allah pun kata, kalau sekian lama dia berusaha pun Aku masih rahmati dia dengan tutup aib dia. Lalu ketika mana dia datang semula pada Aku, menjadi kesayangan Aku, mana mungkin Aku aibkan dia. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan. Dan kita juga kena begitu. Bila kita tahu aib kawan kita, tak payah cerita kat orang lah. Tak payah cerita kat orang. Ya, kalau kita mampu nasihat, ya, tak payah cerita kat orang. Ya, sebenarnya bila mana kita tahu aib orang, dan kita ini ada satu offer dari Allah. Rasulullah kata, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup, cover aib kawan dia, aib yang dosanya, impaknya tak besar pada masyarakat lah, yang tu kena declare. Ya, kalau melibatkan ummah, ya, komuniti yang besar, maka dia kena diperjelaskan untuk dikembalikan hak itu. Tapi kalau dia boleh kita bujuk untuk dia jadi baik dengan gitu, tak payah cerita. Ataupun cerita tu dah berlalu, dia dah bertaubat, tak payah cerita. Allah apa? Satarallahu lahu, ya, yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti dosa-dosa kita ni Allah tutup. Kita ada dosa tak? Banyak tuan-tuan. Saya yang duduk depan ni, Allah, tuan-tuan nampak saya macam ni kan. Kalaulah Allah singkap dosa saya, tuan-tuan terlari tinggal saya, ustaz dah boleh pakai ni. Teruk pada aku lagi. Sebaik Allah cover kan. Bolehlah cakap macam muka handsome sangat kat depan ni, bergaya sangat, sebab Allah masih tutup aib kita. Rupanya offer ni sangat besar, ya. Bila mana kita tahu aib saudara kita, tak payah cerita. Ya, tak payah cerita. Ya, kecuali apa yang saya sebut tadilah, melibatkan hak-hak agama, hak orang lain, ya, mencuri dan menipu sebagainya. Tapi kalau aib dia buat dosa sama dia dengan apa benda yang dia buat, dulu dia ni kaki minum, tak payah ceritalah. Dulu dia ni kaki perempuan, ya, tak payah cerita kat orang. Kita pun banyak dosa, ya. Begitulah keadaannya. Jadi kisah ini, ya, kisah taubat Nabi Adam ni sebenarnya dirakamkan oleh Allah untuk jadi petunjuk pada kita, agar kita tahu mengurus dosa, ya, agar kita tahu mengurus silap kita. Ya, silap tak perlu kita pertahankan, tak perlu kita cari alasan siapa yang salah, siapa yang betul, siapa aku, tak. Sebab apa kita tahu kan? Kita tahu tak kalau satu benda tu salah kita buat? Memang salah. Salahlah. Kita ada neraca minda kita yang Allah bagi, kita tahu nilai. Soal orang lain tak tahu itu hak kita dengan Tuhan. Tapi bila mana kita tahu, kita kena buat kerja kita apa dia? Buat apa yang Nabi Adam buat. Mengaku, ya, mohon ampun, mohon rahmat, bertaubat, ya, bimbangkan kerisauan, harap betul-betul ampunan, ya, rasa hina diri, ya, dan berazam untuk kembali jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya, Allah yang Maha Pengasih kepada semua kita,
ya, apatah lagi kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Musa alaihi salam pun Allah begitu sayang pada seorang tu, yang sampai hari ni siapa pun tak tahu siapa orang tu. Cuma Allah bagi tahu cerita ni pada Nabi kita. Lalu Nabi kita bercerita tentang kehebatan rahmat Allah pada orang-orang yang bertaubat, dan makhluk pertama yang bertaubat adalah atuk kita. Jadi kita menyusuri jalan kehambaan yang telah dilakarkan, diteroka oleh atuk kita. Ya, moga-moga kita berjaya jadi ya cucu yang baik ikut cara atuknya. Jangan ikut ya lawan atuk kita, iaitu iblis yang sampai kesudah ya berpatah arang dengan Allah, nak jadi musuh pada Allah Subhanahu wa taala dan umat manusia seluruhnya. Moga-moga apa yang kita bicarakan pada pagi ini sikit sebanyak ya memandu kita untuk menelusuri jalan kehambaan yang telah pun ya semuanya disediakan, dipandu, diperjelaskan dalam Al-Quran. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.